Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tuhu wa ma 'allamtani faridhu ilayya 'inda hajati ilayk. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma amin. Qala Allah ta'ala: wa liman sabara wa ghafara inna dhalika lamin 'azmil umur. Qala ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as sabirin. Qala ta'ala: wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal-ju'i wa naqsin minal amwali wal-anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, pada malam ini sama-sama kita dapat dan memanjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat menunaikan sembahyang kewajiban sembahyang fardhu maghrib secara berjemaah. Dan pada malam ini kita akan teruskan bacaan kitab Riyadhus Shalihin di dalam bab as-sabr, bab sabar. Dan kita telah melewati puluhan hadis di dalam bab sabar ini, dan hanya berbaki beberapa hadis lagi untuk kita tamatkan bab sabar sebelum kita masuk kepada bab yang berikutnya, bab as-sidq. Jadi bila kita melihat kepada hadis-hadis dalam bab sabar, dapatlah kita ringkaskan kesabaran itu dari beberapa sudut. Pertamanya, kesabaran tidak bila mana berhadapan dengan musibah, bencana, ujian, bala. Yang keduanya, bersabar apabila dizalimi, ditindas dalam usaha kita melakukan ketaatan, dalam usaha kita untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sabar juga. Dan yang ketiganya, sabar bila mana kita ada perasaan marah, timbul perasaan marah di dalam hati kita, maka itu juga kita tahan, itu juga nama sebagai bersabar. Di sabar merujuk kepada satu perasaan, maka kita menahan marah, sabar. Sabar apabila ditimpa musibah, sabar. Sabar apabila kita nak melakukan ketaatan, sabar itu. Sabar dalam menahan, berusaha untuk mengelak diri daripada melakukan dosa maksiat, itu juga sabar. Jadi pada pertemuan yang lalu kita temui hadis yang berkaitan dengan sabar bila mana berhadapan dengan perasaan marah. Caranya Nabi kata pada hadis 50, Nabi kata la taghdab, jangan kamu marah. Itu juga sabar. Bila mana seorang lelaki, seorang sahabat datang bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ausini, beri wasiat, pesanlah, nasihatkanlah aku." Nabi hanya sebut dua patah perkataan, la taghdab, la taghdab, jangan marah. Nabi ulang beberapa kali, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Mungkin Nabi ini semua yang berkemahiran dalam memberi nasihat. Nasihat yang diberi, disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang tak sama dengan seseorang. Bila seorang datang minta nasihat, macam ni dia beri nasihat kepadanya. Kalau orang pula mungkin lain sikit caranya, melihat
kepada situasi seseorang. Mungkin orang main pada pagi kalau jenis angin satu badan cakap nak marah, jadi bersabar, tak tahu sesuai dengan keadaan. Kalau ada jenis malas sikit, Nabi kata dia buat dia sikit. Itulah dalam kita memberi nasihat kepada seseorang, bukannya pukul rata saja. Dia sebagaimana seorang doktor, bila seorang pesakit datang, dia tak perlu ubat yang lama. Mai ubat kena kepala, dia pergi ubat kena kepala. Ubat sikit kaki, dia pergi ubat sikit kaki. Itu kehebatan yang ada kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh sahabat baginda. Jadi bila sebut tentang tahan sabar daripada perasaan marah, hadis sebelum ini sebut tentang man karama ghaizah, sesiapa yang menahan perasaan marah. Dalam ayat Quran Allah sebut alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimin al ghaiz, orang yang menahan marah. Kemudian Allah sebut lagi wal 'afina 'anil nas, orang yang memaafkan manusia. Kemudian Allah akhiri ayat dengan wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi ayat ini kita telah sentuh pada pertemuan yang lalu, dan kita sebut juga tentang beberapa petua untuk meredakan perasaan marah. Daripada malam ini kita tengok pada hadis yang berikutnya pada muka surat 113, hadis 51. Hadis 50 yang tadilah la taghdab, jangan marah. Jadi hadis 51, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin, bi isnadin muttasilin ila al-mu'allif wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalu al-bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alayhi khati'atun. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih, wa qala hadithun hasanun sahih. Jadi hadis yang ke-51 yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam Jami' As-Sahih, dalam kitab dia, dalam bab kitab Az-Zuhdi, kitab Zuhud, bab ma jaa fi sabri 'ala al-bala, dalam bab yang menyatakan tentang kesabaran bila berhadapan dengan bala. Jadi hadis ini Nabi kata apa? Ma yazalul bala, bala itu sentiasa, bala malapetaka, ujian, musibah, sentiasa, mana dia berterusan menimpa bil mu'mini wal mu'minati, sentiasa menimpa orang mukmin, sama ada lelaki maupun perempuan, mukmin ataupun juga mukminah. Sama ada bala itu fi nafsihi, menimpa dirinya, wa waladihi, anak binaknya, wa malihi, dan hartanya, hatta sehingga yalqa Allah Ta'ala, dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehinggalah dia mati, meninggal dunia, dia berterusan. Wa ma alaihi khati'atun, dan tiada lagi kesalahan-kesalahannya, dia tidak lagi ada kesalahan, tidak ada lagi dia bersih daripada segala kesalahannya. Baik, hadis ini kita tengok ma yazalul bala, bala ni sentiasa berterusan, tak putih-putih, dia tak ada hentinya, menimpa kepada orang mukmin, sama ada lelaki ataupun perempuan. Sama ada bala itu timpa kepada diri dia sendiri, ataupun anak dia, ataupun hartanya, sentiasa berterusan. Nah, mungkin kena pada diri dah, ini mungkin trofi. Allah ni orang bala ujian berpanah ni kan, tidak bala bayang cubaan itu. Dia sebut bala, apa dia maksud bala? Al-ikhtibar. Bala maksud al-ikhtibar, satu ujian. Kalau tengok dalam syarah pada hadis, dia kata apa?
sawa'un kana dzalika bil khairi am bisyarri, sama ada ujian tersebut berbentuk kebaikan. Kadang-kadang kebaikan itu juga merupakan satu ujian. Seorang itu mendapat kejayaan dalam satu ujian, dalam satu peperiksaan, dan dapat kejayaan, itu juga merupakan satu ujian. Adakah dia akan menjadi orang bersyukur ataupun menjadi orang yang kufur? Kadang-kadang dengan mendapat nikmat, dia boleh juga tergelincir. Kan? Sebab itu juga merupakan satu ujian. Ujian dengan harta, ujian dengan anak, ujian dengan yang menimpa diri dia. Tapi kebanyakan perkataan bala ini merujuk penggunaannya kepada musibah yang menimpa. Bahasa juga sebuah musibah yang alladzina idza asabatuhum musibatun. Orang Melayu pun kata musibah. Musibah ni suatu benda yang menimpa, benda yang tak elok yang menimpa. Benda ini sentiasa berterusan, ma yazalu, kata Arab ma yazalu maksudnya senantiasa berterusan. Bala itu menimpa orang mukmin, lelaki perempuan, sama ada pada diri dia. Hari ini mungkin kita apa ni bala ya satu ujian, ngeluh. Kena panas apa ni? Sama apa bunyi lain. Tidur malam Allah ni panas. Duduk tak mana apa 3 hari ni mahu panas. Tidur malam tidur pakai pun 3 pagi minum air. Cerita mana tu? Cerita pasal panas. Ini juga satu ujian. Sebab kita bukan beza dengan beza ni kan. Dia agak panas sampai 39. Seolah dulu di Timur Tengah. Kemudian bala juga kepada anak-anak, juga kepada harta, merupakan satu ujian. Dia berterusan hatta yalqallah ta'ala, sehinggalah dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama mana dia hidup, selama itulah dia akan diuji. Sebab dunia ni darul ibtila, negeri ujian. Sebab dengan bala itu dapat diketahui bagaimana martabat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma 'alaihi khati'atun. Bila mana dia bersabar dengan bala tersebut, dengan ujian tersebut, benda ini akan menjadi satu kafarah kepada dosanya, kesalahannya, menjadi penghapus kesalahannya. Sehingga kan bila mana seorang itu tercucuk dengan dengan duri, dia bersabar, ini menjadi asbab Allah mengampunkan dosa-dosanya, sebagaimana yang kita temui sebelum ini, hadis sebelum. Baik, bila kita tengok pada hadis ni, jadi kenapa bala ini ujian ini berterusan? Jadi tanggungjawab kita kenapa? Sabar. Sebab sabar itu Allah menghapuskan segala kesalahan. Baik, kita tengok maksud hadis. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malapetaka itu akan terus menimpa orang mukmin, lelaki dan perempuan. Sama ada menimpa dirinya, macam-macam ujian bala yang menimpa diri, anaknya, ujian yang menimpa anaknya, ataupun hartanya, sehingga dia menemui Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bersih daripada segala kesalahannya. Dengan apa? Ujian yang diterima bila mana dia bersabar dan dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu dia tengok segala dosanya tak ada lagi. Sebab dengan sabar itu terhapus segala dosa kesalahannya. Baik, pengajaran hadis yang pertama, Allah menurunkan ujian terhadap orang beriman. Oleh itu mereka hendaklah bersabar menghadapinya. Mana Allah menurunkan ujian terhadap orang beriman. Sebut dalam hadis sama ada lelaki maupun perempuan, yang tanggungjawab adalah mereka hendaklah bersabar menghadapinya. Bila kita tengok pada muka surat 113 ni, dia pengajaran hadis tu dia tulis satu dua. Itu tidak ada kitab ni. Di mana doanya? Di mana doanya? Soalnya kalau kita dekat nak tulis nombor 1, tak perlu lah. Kalau hanya ada satu, tak perlu tulis nombor 1. Ingat kaedah tulis itu kan. Tapi bila tulis nombor 1, confirm dia ada nombor 2. Kalau hanya ada satu, tak perlu tulis 1. Kemungkinan di sini waktu cetakan mungkin ada apa terjatuh, mungkin ada lagi. Sebab bila kita tengok kepada kita yang lain, bila saya baca
disebutlah beberapa pengejaran. Soalnya ini terjemahan daripada kitab ni kan. Jadi kita tinggal nombor 1. Mungkin waktu dia baru edit dan susun mungkin ada terjatuh. Jadi kita boleh dapat pahami juga daripada hadis ini beberapa pengajaran yang lain. Antaranya di sini sebut orang mukmin ini sentiasa akan dihadapkan dengan ujian, dengan berbagai jenis bala. Itu yang pertama. Jadi mereka adalah bersabar. Yang kedua yang kita boleh ambil pengajaran daripada hadis ini iaitu merupakan satu perintah gembira kepada orang-orang yang ditimpa dengan ujian. Orang-orang mukmin yang ditimpa ujian ini dalam hadis adalah satu perintah gembira pula, bukan perintah yang menduga cita. Sebab apa? Hujung hadis itu sebut apa? Hatta yalqa Allah Ta'ala wa ma 'alaihi khati'atun, sehingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok-tengok, tidak ada lagi kesalahan kepadanya. Manakah dosa-dosa kesalahannya telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebabkan kesabarannya, disebabkan dia reda berhadapan dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kan dalam hadis sebelum ini kita temui dia kata apa? Kalau seorang tu tahu dia apa begitu besarnya ganjaran disebabkan bersabar terhadap suatu musibah, kalau sakit terus saya kita demam sabar, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Jadi hadis ini merupakan satu berita gembira kepada orang-orang yang jenis kena musibah sendiri. Ada orang hari ini hilang duit, esok pula untuk boleh duit, lusa kena tambah dengan polis, tulat pula berdarah. Macam-macam dia ada rantaian tu ada orang jenis tu. Saya kenal ni, lepas tu jatuh sakit, tapi dia sabar. Allah ampunkan segala dosa-dosa, khususnya dosa kecil yang ini Allah katakan dalam hadis itu, hatta yalqa Allah Ta'ala, sehingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ma 'alaihi khati'atun, bersih dia daripada segala kesalahan. Jadi pengajaran yang kedua yang kita dapat daripada hadis ini iaitu ini satu berita gembira yang Nabi beri satu bisyarah, satu berita gembira kepada orang-orang mukmin. Syaratnya mukmin. Yang kedua syaratnya sabar. Kita gembira kepada mereka sebagaimana ayat yang kita baca tadi, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Ini wala nabluwannakum, kami akan uji kamu. Sama ada ujian itu betul bisyai'in minal khawfi, ujian ketakutan. Itu satu buah ujian, satu bala. Takut dia tangan. Kemudian walju, ujian balapang. Wadaqsim, kekurangan minal amwal, harta makin kurang, jiwa-jiwa makin kurang, berlaku kematian anak-anak. Wathamarat, kekurangan buah-buahan. Akhirnya ya Allah sebut wabasyiris sabirin, khabarkan berita gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang bersabar. Jadi dalam hadis ini kita temui yang berikutnya, pengajaran yang kita dapat daripada hadis ini iaitu dengan daripada ujian musibah yang menimpa, ujian bala itu, maka ketika itu baru terzahir, tersebelah kejujuran, ketulinan iman seseorang. Dengan musibah yang datang, dengan ujian yang datang, baru tersebelah, terzahir keimanan seseorang. Yang ujian. Kalau kita pernah tahu seorang itu hebat tak hebat, anak murid itu pandai tak pandai, dia faham tak faham, dia hebat tak hebat, kita buat apa? Buat ujian. Bila ujian, dia ni memang hebat. Jadi iman, kehebatan iman seorang itu hanya terselah bila mana dia diuji. Bila diuji, baru tahu, ini kualiti, baru ada kualiti. Ini tak. Mana terselah iman seseorang itu bila mana dia berhadapan dengan musibah. Adapun orang yang berat, yang tidak tahan dengan ujian tersebut, maka itu isyarat kata betapa lemahnya iman. Iman akan kurang berkualiti. Sebab apa? Ketika itu dia mula-mula ada perasaan suzon terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, ini antara pengajaran
yang kita dapati daripada hadis ini. Sehingga dalam hadis pun Nabi tak kata ma yazalul bala'u bin nas bil mu'min, dengan orang mukmin. Okey, baik, hadis yang berikutnya. Kalau kita bilang 5 hadis, 52, 53, 54, 55. Kemudian kita akan berpindah kepada bab yang seterusnya. Mungkin kat setahun lah Nabi. Jadi kena sabar juga. Di hadis yang ke-52, wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Uyainah bin Hisn fanazala 'ala ibn akhihi al-Hurr ibn Qais wa kana min an-nafar alladhina yudnihim Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu wa kana al-qurra ashab majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi ulan kan aw shubana faqala Uyainah libni akhihi ya ibn akhi laka wajhun 'inda hadha al-amir fasta'dhilni alayhi fasta'dhana fa'adhina lahu Umar falamma dakhala qala hiya ya ibn al-Khattab fawallahi ma tu'tina al-jazm wa la tahkumu fina bil 'adl faghadiba Umar radhiyallahu anhu hatta hamma an yuqi'a bih faqala lahu al-Hurr ya amiral mu'minin inna Allah ta'ala qala li nabiyyihi khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Daripada surah Al-A'raf. Wa inna hadha min jahilin wallahi ma jawazaha Umar hatta talaha wa kana waqafan 'inda kitabillahi ta'ala rawahu Bukhari. Jadi hadis ni masih ada berbatah balik. Hadis yang ke-50 soalan dia menyilang. Hadis 50 cerita tentang tahan dan perasaan marah. Hadis 50 ni cerita bab bala ni. Hadis 51 tentang bala. 52 tentang tahan marah dan sabar daripada marah. Cerita dia satu peristiwa. Secara ringkasnya ada seorang yang namanya Uyainah bin Hisn. Bila mana dia pergi ke Madinah bertemu dengan anak saudara namanya Hurr bin Qais. Maksudnya dia jumpa anak saudara dia ada kedudukan di sisi Sayyidina Umar. Atau ni zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Jadi dia nak bertemu dengan Sayyidina Umar, dia guna kabel nak yang tahani apa dengan Sayyidina Umar. Bawa jumpa Sayyidina Umar. Bila bawa jumpa Sayyidina Umar betul dia tahu Sayyidina Umar. Orang hari tu yang merumin hai Ibn Khattab. Orang hari beri apa tak cukup pada kami. Hang hukum tak adil. Masuk jumpa khalifah kata begitu. Sayyidina Umar tu kata apa? Tak apa. Masuk macam tu kan. Sehingga dalam hadis semua soalnya Sayyidina Umar sudah ada rasa nak memukul lagi tersebut. Lalu Hurr tadi anak nakal kepada Uyainah tadi, wahai Amirul Mukminin, bukankah Allah berkata khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, berilah kemaafan. Berilah kemaafan, suruhlah dengan kebaikan dan berpalinglah daripada orang jahil. Jadi sebahagian daripada orang jahil dia kata orang kan. Bila Sayyidina Umar dengan dan Sayyidina Umar bila dengar ayat dia pun terus dia ada perasaan positif balik lah. Tak jadi marah balik. Dia tengok balik lah. Jadi siapa Uyainah bin Hisn ni? Dia ni siapa? Kita tahu macam mana dia masuk tu kan jumpa Sayyidina Umar. Pemerintah ke situ masuk serang juga kita apa? Main serang kita. Kata dia jauh tak ada marah. Jadi siapakah Uyainah
binti Husni ni. Yang ni Uyainah sebenarnya disebut dalam syarah hadis, dia ni masuk Islam pada hari pembukaan kota Mekah. Tahun kan dia lama tahun yang ke-9 Hijrah, 8 Hijrah baru dia masuk Islam. Dia ni merupakan orang yang agak keras. Hingga kan dalam masuk Islam dia masuk golongan mu'allafati qulubuhum, golongan yang dijinakkan hati. Jadi golongan mu'allafati qulubuhum ni yang antara asnaf yang berhak mendapat zakat. Tujuan untuk menjinakkan hati mereka hampir kepada Islam. Jadi kita menggunakan perkataan mu'allaf ni orang Islam. Kata dia buat mu'allaf. Kadang sampai kat 20 tahun itu Islam. Malah tu. Malah ni malah. Tengok-tengok dia tu hebat Islam yang lebih daripada kita. Dia jadi gitu. Sebab apa dia rajin dengan itu Islam yang lebih. Kita ni Islam yang kita Islam terbiti ni. Melakukan Islam terbiti. Kemungkinan orang yang bawa Islam tu lebih hebat Islam. Bahasa Islam dia lebih elok Islam yang mungkin sebab dia menghayati dan dia nak bersungguh-sungguh dengan agama yang dia anti. Jadi kalau kita tengok kondisi kita pun hari ini yang mengajak golongan bukan Islam masuk Islam ni, banyak kan daripada golongan bukan Islam juga. Buat mana bila dia bukan Islam dia masuk Islam, golongan ini yang buat kita untuk tarik non-Muslim ini masuk Islam. Kita nak bayar sikit sebab mereka terbiasa berkenal. Dia tahu apa keperasaan dengan agama mereka dengan sekarang. Dia ada jiwa tu. Dan mereka pun ada pengalaman bermuamalah, berinteraksi dengan orang bukan Islam. Jadi dia pun memberikan peranan pula untuk mengajak orang kepada Islam. Jadi kita tahap ni kita tahu mana sampai ni agak susah. Jadi kalau kita tengok pegawai-pegawai di parkir, kita tengok biasanya dia bin Abdullah dan belakang hari juga pengurusi parkir. Contoh daerah-daerah kan, ini peranan. Mungkin satu ilmu yang perlu juga kita kuasai bagaimana untuk kita menarik orang ke Islam terhadap Islam. Kita perlu menjadi akhlak, kita tidak akhlak yang elok kepada orang-orang ke Islam supaya mereka tertarik dengan Islam. Okay, baik. Jadi Uyainah bin Hisn ini dia golongannya agak nufas, agak kasar. Daripada kampung usulnya agak kasar. Dan dia kenapa irtadda murtad, kemudian bila mana murtad dia tangkap dia jadi tawanan, bawa bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dia masuk Islam balik dan Sayyidina Umar membebaskan dia. Jadi bila mana dia tiba di Madinah, jadi kita kenal Madinah kepada agak kasar. Dia pun agak kasar, keras, mungkin kurang ilmunya. Bila mana dia tiba di Madinah, dia bertemu dengan anak saudaranya. Pasal sebut Ibnu Akhi, anak saudara, anak menakan. Ibnu Akhi ni anak menakan belah lelaki, belah abang daripada lelaki. Kan? Ibnu Akhi bahasa Arab. Nama dia Al-Hurr bin Qais. Hurr bin Qais ni bukan jalan-jalan orang yang hebat ni. Orang yang hebat. Yani minan nafaril ladhi yudnihim Umar. Dia merupakan sekelompok nafar dalam bahasa Arab ni, bilangnya daripada 3 dan tidak lebih 10. Dia kata orang buat tinteng ya, orang 10 golongan yang jadi orang yang keempat dengan Sayyidina pemikir pada Sayyidina Umar. Ya. Sayyidina Umar ada orang kanan dia, orang yang keempat dia yang selalu beri nasihat, beri saranan, beri panduan-panduan. Daripada sini ada orang yang rapat dengan Sayyidina Umar nasihat. Iaitu nama dia Hurr bin Qais. Dia ini merupakan nafar. Tak ramai dia nama yang rapat. Nafar ada 3, 9 dia jumlah tak ramai yang rapat. Alladina yudnihim Umar, yang agak rapat dengan Sayyidina Umar. Sebab apa rapat dengan Sayyidina Umar? Ini orang penting lah. Sebab dia ni wakana qurra. Dia adalah qurra. Qurra ni ahli Quran. Orang yang hafal Quran, mahir dalam ilmu Quran, juga dia memahami makna-makna Al-Quran. Pakar dalam Al-Quran. Dia adalah qurra, dia adalah qurra ashab majlis Umar. Dia merupakan ahli majlis
disebut sebagai kuhulan. Kuhulan ni orang yang agak dewasa. Kuhulan kanu, sama ada mereka tu dari golongan dewasa atau syubban ataupun golongan remaja, orang muda ni. Tu wali disebut syarat normal. Bukannya orang tua saja. Kuhulan ni kita dewasa, menurut tafsiran dia daripada umur 30 sehingga ke 50 lebih kurang boleh usia. Kalau syubban ni 30 ke bawah. Bila tengok orang muda pun telah menjadi ahli masyuarat, Sayyidina Umar. Mana hebat orang muda di zaman Sayyidina Umar. Antaranya Abdullah bin Abbas, muda lagi. Bila berada bersama dengan ahli masyuarat Sayyidina Umar, dia duduk Sayyidina Umar. Hingga dia berkata, orang ni kalau dekat dah boleh umar ahli masyuarat budak-budak ni waktu tu belasan tahun, kami pun boleh umar anak-anak kami duduk sama dia. Macam ni. Dia pun tengok selubah sahabat yang lain dengan nampak muda ni Allah tak ada. Bila mana ditanya suatu soalan, Allah dia macam ni orang agak. Orang yang punya autoriti walaupun usia masih muda ni, Abdullah bin Abbas. Ini merupakan ahli tafsir. Hingga ada tafsir untuk tafsir Ibn Abbas. Banyak pandangan tafsir dinakalkan, dinukilkan daripada Abdullah Ibn Abbas, perawi dalam hadis ini. Okay. Antara ahli masyuarat Sayyidina Umar, apa dia? Al-Hur bin Qais. Kisah ini dicerita oleh Abdullah Ibn Abbas sebab dia juga merupakan ahli masyuarat Sayyidina Umar. Lalu ini biodata Hur bin Qais. Hur bin Qais bila mana pak rakan dia bertemu dengan dia, pak rakan dia nampak bekek sikit, keras sikit, kasar sikit, membuat dia jumpa anak rakan dia. Faqala Uyainah li ibni akhihi. Lalu Uyainah berkata kepada anak rakan dia, ya ibn akhi, hai anak saudaraku, laka wajhun 'inda hadzal amir, kamu mempunyai kedudukan di sisi Sayyidina Umar, amir ini ketua pemerintah, pemimpin. Kepada kamu punya kedudukan di sisi ni presiden ini, Sayyidina Umar. Jadi nak orang sikit, fasta'dilni alaih. Hampir lebih jumpa dia, minta ini recommend that aku nak jumpa dengan dia. Aku nak jumpa dengan dia. Boleh tak? Kalau nak betul juga, hak ni tak apa kita kan? Guna orang. Jadi guna pula eskul. Kan? Jadi lalu Al-Hur bin Qais fasta'dana, dia pergi jumpa di rumah dan di rumah, wahai Amirul Mukminin, bapa saudara saya datang daripada jauh nak jumpa dengan tuan. Boleh tak? Senang tak? Ini seorang pemimpin yang agak mesra raya. Fa'adina lahu Umar, lalu Sayyidina Umar pun memberi keizinan. Lalu dia berjumpa. Bila mana juga falamma dakhala, bila mana masuk berjumpa, itulah dalam jabat yang kita kata Rasulullah itu, bila bertemu dengan Umar, lalu Uyainah kata, hiya ibn Khattab, hiya ibn al-Khattab, hiya ibn Khattab, hei ibn al-Khattab. Tahu jumpa bahasa kita bawa ni Datuk Seri ni baby yang itu tidak ibn al-Khattab. Ni betul. Sedangkan kaum muslimin ketika itu bila bertemu dengan Sulaiman, ya Amirul Mukminin, istilah dia kan, hai ketua orang mukmin. Tapi dia apa? Hei al-Khattab, nampak kasar kan? Jadi secara ungkapan telah kita, kalau kita dah kenal personality seorang tu, jangan kenal dia ni, tak kenal dia. Jadi tak kenal siapa yang sedang dia bicarakan, ataupun memang sikap semula jadi dia memang macam itu. Bagi dia biasa kan, bagi dia biasa orang lain nampak kasar, ada orang lain tu. Tapi orang yang memahami ni tak kuat. Bila mana bertemu dengan Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, wallahi demi Allah, ma tu'tina al-jazal, kamu tidak berikan kepada kami al-jazal. Jazal itu maksud pemberian yang mencukupi. Mungkin bantuan ke apa, sebab Amirul Mukminin hadirkan zakat ke, hadirkan bantuan, tak cukup. Bawa ni bantuan sikitnya, 1,200 tuan kan? Wala tahkumu fina bil adl, kamu tidak
memutuskan satu keputusan terhadap kami dengan adil. Dua perkara. Pertama, mereka wahai Sayyidina Umar, kamu tak beri bantuan yang cukup. Yang kedua, kamu tidak berhukum terhadap kami dengan adil. Sayyidina Umar kata masuk tua. Faqadiba Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar pasal kepada Umar qadib. Apa nama masuk main-main apa? Bodong itu kan. Hatta hamma an yuqi'a bihi, sehingga dia berazam bercita-cita untuk mencederakan, untuk melakukan tindak balas terhadap lelaki tersebut. Ujung waktu itu Sayyidina Umar ni dah penasihat. Dia penasihat kena begitu ya. Faqala lahu al-hur, lalu bila nampak Sayyidina Umar nak marah tu, Hur kata kepada Sayyidina Umar, Hur ni orang adik surat Sayyidina Umar, merupakan nak menaikkan kepada Mu'inah tadi. Hur kata, ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, qala li nabiyyihi, telah berfirman kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa, mana jadilah atau berilah kemaafan, mana jadilah engkau sebagai orang yang pemaaf. Dia tak sangat ya Amirul Mukminin, jangan marah. Sabar, orang nampak tahu apa ni kan, nampak beri nasihat tu, orang yang bawa memberi nasihat kepada orang atas, nampak tak baik. Terus dia sebutlah baca Al-Quran tu sebab satu nasihat daripada yang besar kepada yang bawah. Tuhan tu khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Siapa mahu faham kan? Dengan tu hak kita buat tu rendah. Jadilah orang yang pemaaf. Wa'mur bil 'urfi, suruhlah dengan perkara yang baik. Wa a'rid 'anil jahilin, berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Mana kalau orang jahil di mana berpalinglah, jangan duk layan tangan. Kalau layan orang jahil ni tak ada kesudahan dia. Yang cakap sikit nampak tak tanda nampak tahu apa nak ni kan? Qalu salama. Salam. Kan? Ini adalah sikap ibadur rahman yang disebut dalam surah Al-Furqan. Itu dia tidak berbantah-bantah dengan orang yang jahil. Orang tak tahu kita cerita apa dia konon-konon betul ke dia. Dia dah rasa betul ya. Kalau kita ada gagah lah duduk tengah dia, kita pun jadi bodoh tadi. Okay dah, dia gitu lah. Mana kalau kita layan dengan orang yang tak betul, terlalu layan dengan akhirnya kita selalu nampak tak betul. Nampaknya asal ada lembut sikit, nampaknya bodoh juga kan. Sebuahlah orang cerita kan, dia orang cerita orang bila seorang pegawai ni melakukan, dia tanya orang hutan. Bila masuk dia tanya orang hutan tu, tahu ni orang hutan tu kawasan orang gila. Dia tengok seorang tu duduk mancing dalam bali. Dia nampak orang duduk mancing dalam bali. Dia pergi tegur, "Hei, ada ikan ke dalam bali tu? Orang gila kita hang gila ke? Dalam bali mana ada ikan?" Tak pasal kata gila. Jadi bila mana khur besar kata apa, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Berpalinglah, mana jangan dilayani terhadap orang-orang jahil. Kemudian khur kata apa? Wa inna hada minal jahilin. Ni bagian depan ni merupakan antara orang jahilin. Jadi berarti jangan dienahkan sangat dengan sikapnya. Kemudian wallahi, demi Allah, ini contoh Ibn Abbas sebut balik, wallahi ma jawaza Umar hina talaha, demi Allah tiadalah demi Allah Umar sekali-kali tidak menyalahi ayat ini. Ma jawaza, tidak melampaui Sayyidina Umar hina talaha, bila mana dibacakan ayat ini tak kata apa. Wa kana waqafan 'inda kitabillah, dan dia waqafan, berdiam
perbezaannya antara orang-orang yang berilmu. Baik, ini masalah juga maksud hadis yang kita masalah dalam itu masalah juga. Daripada Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Uyainah bin Hasni telah datang ke Madinah dan tinggal di rumah anak saudaranya yaitu Hur bin Qais, salah seorang sahabat yang rapat dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia ini merupakan pembaca, penghafaz Al-Quran. Itu nama Qurra. Qurra adalah membaca dan menghafaz Al-Quran, dan adalah ahli majlis Sayyidina Umar serta ahli mesyuarat. Dan ahli mesyuarat Sayyidina Umar ini sama ada mereka itu dari golongan orang tua, bukan tua sangat. Dia kumpulan ni antara 30 ke 50 jauh. Kalau waktu itu nama syuyuf lah, atau tuanya. Dan juga orang muda. Maka berkatalah Uyainah kepada anak saudaranya, wahai anak saudaraku, engkau adalah orang yang dihormati oleh Amir ini, Amirul Mukminin. Maka mintalah izin untuk aku menghadap jadi rumah. Lalu dia memohon izin. Hur bin Qais minta izin dan diizinkan oleh Sayyidina Umar. Lalu tak sekala berhadapan dengan Sayyidina Umar, Uyainah berkata, wahai Ibnu Khattab, demi Allah, engkau tidak memberi secukupnya kepada kami dan tidak pula berlaku adil kepada kami di dalam menghukum sesuatu. Pada saat maka marahlah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sehingga beliau cuba memukulnya dengan sebab katanya yang demikian. Maka berkatalah Al-Hur kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-A'raf ayat 199 yang bermaksud, jadilah engkau pemaaf, zil afwa, dan suruhlah dengan perkara yang baik, wa'mur bil 'urfi, kemudian dan berpalinglah, yakni jangan dihiraukan orang-orang yang jahil, yakni yang degil dengan kejahilannya. Dia boleh bersikap disebabkan jahil. Sebab apa dia bersikap demikian? Nampak kasar? Sebab kejahilan. Dan orang ini termasuk orang yang jahil. Dia ni masuk kategori itulah. Demi Allah, Umar tidak sekali-kali menyalahi ayat ini setelah dibaca. Sesungguhnya Umar berpegang teguh terhadap kitab Allah, ayat-ayat Al-Quran. Ini antara sikap Sayyidina Umar bila mana baca Quran, terus hati menjadi lembut balik. Sebagaimana kisah yang kita selalu dengar, keislaman Sayyidina Umar bila mana hanya mendengar ayat dalam surah Taha akhirnya masuk Islam. Baik secara pantas dengan mengajaran hadis, seorang ketua atau pemerintah adalah mengambil golongan berilmu dan ulama yang beramal menjadi penasihat. Nabi penasihat biar orang berilmu. Itu ringkas dah. Sebagaimana Sayyidina Umar, dia mengambil Al-Quran, orang yang mahir ilmu Al-Quran sebagai penasihat. Yang pertama. Yang kedua, nilai seseorang penasihat dilihat pada ilmu dan takwanya, bukan pada keturunan atau umurnya. Nabi penasihat bukan tengok dia ni nampak ada sebelumnya nampak dia orang jawatan tidak big dari penasihat. Dia lupa jadi ketua ni bila pencet jadikan dia penasihat. Bukan itu. Tengok seluruh keilmuan dan ketakwaannya. Bukan tengok dia ni banyak duit nanti jadi penasihat. Tengok nampak tua sikit ke usia ni ataupun daripada keturunan. Tak. Nilai seorang penasihat itu bergantung kepada ilmu, ketakwaannya, sebab adil, nasihat. Ketiga, ketua atau pemerintah adalah bersifat sabar, pemaaf, dan tidak cepat marah, tidak cepat melenting. Kerana kemaslahatan dan masalah rakyat tidak boleh diselesaikan dengan marah. Kita tengok sikap tadilah dalam hadis tadi. Yang keempat, seorang ketua atau pemerintah tidak harus teragak-agak untuk kembali kepada kebenaran, kerana kembali kepada kebenaran itu adalah sifat yang terpuji. Bila mana dia berhadapan satu situasi, akhirnya orang tunjuk ini yang betul, tidak yang betul macam ni, sebab batuan jadi sepatutnya macam ni orang tunjuk. Oh, kita okey. Sikap dia memilih kebenaran, tak mempertahankan keegoan dia. Sebagaimana sikap Sayyidina Umar. Nampak tu sikap dia tu nampak tak apa
Kemudian nombor 5, mengingati tentang kesabaran adalah dikehendaki dan oleh Islam. Pesan dengan kesabaran. Sabar, sabar, sabar. Itu amat digalakkan. Bagaimana sikap yang diambil oleh Al-Hur yang menasihati rumah. Kadang-kadang orang punya kali kawan dia Allah dia terlupa. Kan? Akhir sebab ada benda ingat ni berdoa balik. Kan Allah sebutkan dalam surah Al-Asr kita baca illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bis sabri, dan mereka berpesan-pesan dengan kesabaran, wa tawassaw bil haqq, dan berpesan-pesan dengan berpesan kebenaran, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Baik, jadi mengingati tentang kesabaran adalah dikehendaki oleh Islam. 6. Amalkanlah sifat pemaaf. Amalkanlah sifat pemaaf oleh kerana dengan memberi maaf melembutkan hati orang. 7. Bersopan santun dan menghormati ketua adalah amalan secara Islam. Kita tengok dalam kisah tadi bagaimana sikap seorang terhadap amir kita agak kasar. 8. Orang alim adalah membimbing orang yang jahil. 9. Al-Quran adalah menjadi rujukan semua masalah bagi semua manusia. Ini kehebatan orang yang alim Quran ini. Dia kadang-kadang keluar ayat Quran nasihat, hadis secara spontan untuk dijadikan sumber nasihat. Jadi sekadar itu pada malam insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan teruskan hadis yang berikutnya. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an